Assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi unit 9 Bendera Kebangsaan Malaysia bahagian 2. Okey, sebelum kita mulakan, jom kita nyanyi bersama-sama lagu ini dulu. Best kan lagu patriotik Jalur Gemilang tadi? Cikgu berharap semua murid dapat menyanyikan lagu tersebut dengan penuh semangat dan perasaan bangga kepada negara kita. Sekarang, jom kita kenali identiti Jalur Gemilang. Murid-murid boleh merujuk buku teks sejarah tahun 5, muka surat 126. Okey, dekat atas kali ini ada tertulis tajuk Kenali Identiti Jalur Gemilang. Setiap warna dan lambang pada bendera kebangsaan kita ada makna yang tertentu. Jadi, sebagai warga negara yang cinta akan negara, kita perlulah mengetahui, menghayati dan juga menghormati setiap makna tersebut. Okey, baiklah. Sekarang kamu lihat bendera Jalur Gemilang ini. Okey, yang pertama sekali kamu boleh tengok pada bulan sabit. Okey, bulan sabit melambangkan agama Islam sebagai agama Persekutuan Malaysia. Kemudian bintang pecah 14 dan 14 jalur
melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Warna kuning pada bulan dan bintang pula melambangkan kesetiaan kepada raja dan negara. Dan ia juga melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Kemudian warna biru tua. Melambangkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum dan bersatu padu juga berusaha memajukan ekonomi negara. Pada jalur ada warna putih kan. Warna putih ini melambangkan kesucian dan keikhlasan, juga melambangkan kesungguhan bagi mempertingkatkan ketahanan rakyat yang beradab. Warna merah pada jalur pula melambangkan keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Sekarang kita lihat versi yang lebih ringkas. Yang pertama kamu boleh tengok yang tepi sekali. Anak bulan dan bintang melambangkan agama Islam. Bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Warna kuning melambangkan warna Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Warna putih menandakan kesucian. Warna merah melambangkan keberanian. Dan 7 jalur merah dan juga 7 jalur putih melambangkan keanggotaan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Semua ni, lambang-lambang ni ada kan dalam lagu Jalur Gemilang. Kalau kamu hafal lagu Jalur Gemilang, maka senanglah untuk kamu hafal apakah makna-makna di sebalik bendera Jalur Gemilang kita. Murid-murid, kita telah memahami dan menghayati makna-makna pada lambang dan juga warna bendera kebangsaan negara kita. Jadi sekarang murid-murid boleh tengok muka surat 128 buku teks tajuk Hormat Bendera Harmoni Negara. Bendera kebangsaan ialah lambang kedaulatan dan juga kebesaran negara kita. Mengibarkan bendera kebangsaan ini dapat menyemarakkan lagi semangat patriotik. Kita hendaklah menghormati bendera kebangsaan pada setiap masa di mana jua. Terdapat beberapa etika penggunaan bendera kebangsaan yang perlu kita patuhi. Jom kita tengok satu-satu. Bendera kebangsaan yang dipamerkan atau dilukis pada dinding mestilah diletakkan bulan sabit dan bintang di bahagian kiri apabila dipandang dari sudut hadapan. Yang kedua, apabila dijadikan latar belakang tempat berucap, bendera kebangsaan mestilah diletakkan lebih tinggi dan di belakang orang yang berucap. Kena tinggi, lebih tinggi daripada orang yang di depan ya. Yang ketiga, bendera kebangsaan dalam bentuk gegantung seperti dalam gambar yang bahagian tepi sekali tu. Kedudukan bulan sabit dan bintang mestilah diletakkan menghala ke atas. Bulan dan bintang menghala ke atas dan jalur membujur di bahagian bawah. Sekiranya bendera diarak sebaris semasa perarakan, bendera kebangsaan hendaklah mendahului bendera-bendera lain. Contoh dalam apa-apa acara, bendera Malaysia kena depan sekali. Lain-lain bendera, contohnya bendera negeri ke, kena diletakkan di belakang bendera kebangsaan. Sekarang kita beralih pula muka surat sebelah 129 iaitu etika menaikkan dan menurunkan bendera kebangsaan. Ni pengawas-pengawas mesti tahu ni caranya. Individu yang melanggar etika penggunaan bendera kebangsaan boleh dikenakan tindakan undang-undang tau. Masyarakat perlulah mengetahui dan mematuhi etika tersebut, termasuklah etika menaikkan dan menurunkan bendera kebangsaan. Kita tengok cara yang pertama macam mana. Yang pertama, kena berpakaian kemas. Yang kedua, pastikan bendera tidak meleret ke tanah. Tak boleh jatuh ke tanah ya. Yang ketiga, pastikan bendera berada dalam keadaan yang baik. Yang keempat, pastikan tali bendera kuat dan tidak mudah putus. Yang kelima, bendera hendaklah dinaikkan dan diturunkan secara perlahan-lahan dengan tertib. Semasa berkabung, apa maksud ni berkabung ni?
berkabung ni tanda bersedihlah atas kemangkatan raja atau peristiwa tertentu. Jadi semasa berkabung ni, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian diturunkan semula ke separuh tiang. Apabila bendera sampai ke bawah, bendera hendaklah ditatang atau diletakkan di bahu. Jangan diletakkan di bawah ya. Bendera kebangsaan merupakan simbol perpaduan setiap warga negara walaupun mereka berada di luar negara. Maknanya kat luar negara pun tetap menjadi simbol perpaduan kita. Sebagai tanda hormat dan bangga terhadap bendera kebangsaan, masyarakat perlulah mengetahui serta mengamalkan etika penggunaannya dengan betul. Okey murid-murid, kalau kamu ada bendera yang koyak ke, yang lusuh ke, macam mana cara kamu nak lupuskan? Okey, bendera yang koyak dan lusuh perlu dilupuskan secara tertib, tak boleh sesuka hati. Caranya adalah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup. Tak boleh buang merata-rata, tak boleh main campak-campak je buang je dalam tong sampah, tak boleh ya. Kamu kena bakar bendera tersebut secara tertutup sahaja. Ini adalah untuk menghormati bendera kebangsaan kita. Okey murid-murid, kalau kamu nak tahu, bendera kebangsaan ini bukan hanya wujud di Malaysia sahaja, tetapi setiap negara di dunia mempunyai bendera kebangsaan masing-masing. Bendera kebangsaan merupakan identiti sesebuah negara yang merdeka. Jadi kita haruslah mengenali dan menghormati bendera negara lain juga demi keamanan sejagat. Okey, sekarang kita lihat contoh-contoh bendera kebangsaan negara di Asia Tenggara. Okey, Malaysia juga terletak di Asia Tenggara. Okey, kamu lihat gambar pertama bendera kita lah, bendera Malaysia. Okey, kemudian negara jiran kita Thailand, Singapura, Indonesia, Myanmar, Brunei Darussalam, Kemboja, Timor Leste, Laos, Vietnam dan juga Filipina. Mengenali bendera kebangsaan negara lain dapat menambahkan ilmu pengetahuan seseorang pada peringkat global, peringkat antarabangsa. Tamatlah sudah topik kita untuk kali ini. Sepanjang minggu lepas dan minggu ini kita telah belajar tentang topik bendera kebangsaan Malaysia. Okey, jom kita imbas kembali. Pada minggu lepas kita telah belajar tentang sejarah bendera negara kita, iaitu reka bentuk yang diilhamkan oleh seorang arkitek yang bernama Encik Muhammad bin Hamzah. Pertama kali bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan pada 26 Mei 1950 di perkarangan Istana Sultan Selangor. Jalur gemilang yang pertama sekali, masa tu belum nama jalur gemilang lagi. Rekaan tersebut dibuat oleh Encik Muhammad bin Hamzah ini. Kemudian bendera tersebut diubah mengikut peredaran zaman sehinggalah bendera kebangsaan yang terkini yang bernama jalur gemilang. Yang kedua, jalur gemilang bendera kita. Nama jalur gemilang telah diumumkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Hari Kemerdekaan Negara yang ke-40, iaitu pada 31 Ogos 1997. Yang ketiga, tajuk kenali identiti jalur gemilang. Okey, di sini kita telah belajar tentang warna-warna dan lambang-lambang yang terdapat pada jalur gemilang, iaitu warna merah bermaksud keberanian dan kegigihan, putih kesucian dan keikhlasan, kuning kesetiaan kepada raja dan negara, biru tua perpaduan rakyat, bulan sabit Islam sebagai agama persekutuan Malaysia, bintang pecah 14 dan 14 jalur bermaksud perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Kemudian, hormat bendera harmoni negara. Kita perlulah memastikan kedudukan bendera betul sebelum dipamerkan. Etika menaikkan dan menurunkan bendera juga perlu dipatuhi. Bendera kebangsaan negara Asia Tenggara, bendera negara lain. Kita hendaklah menghormati bendera kebangsaan negara lain demi keamanan sejagat. Unit ini memberikan pemahaman tentang kepentingan bendera kebangsaan sebagai simbol perpaduan. Murid akan mempelajari dan memahami tentang lagu kebangsaan pula dalam topik seterusnya selepas cuti nanti.
Dan minggu ni cikgu nak kamu selfie gambar bersama bendera kebangsaan. Kamu kena pakai pakaian tradisional dan ambil selfie bersama bendera Malaysia. Murid boleh menggunakan bendera yang sedia ada di rumah ataupun kalau tak ada boleh hasilkan capan bendera kebangsaan. Boleh tengok buku teks muka surat 127 macam mana nak buat. Okey, penambahan props bertemakan kemerdekaan adalah sangat-sangat digalakkan. Okey, dengan menghantar tugasan ini secara automatik kamu akan menyertai pertandingan sempurna bulan kemerdekaan. Okey, dan 8 murid yang terpilih setiap kelas 8 murid dari 5 Fajar dan 8 murid dari 5 Purnama akan terpilih untuk mendapat hadiah. Jadi hantarlah gambar kamu. Dengan itu, tamatlah sudah sesi PDPR kita untuk hari ini. Cikgu berharap semua murid dapat memahami dan menghayati topik kita pada hari ini iaitu bendera kebangsaan negara. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, bolehlah kontak cikgu di WhatsApp ataupun Telegram ataupun boleh komen di bawah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.